Okey, nama saya Muhammad Fali Ishak. Saya merupakan pengarah dan seorang videografer. Apa itu drone? Drone dikelaskan sebagai pesawat tanpa memandu. Drone dikenali sebagai Unmanned Aerial Vehicle ataupun UAV. Asasnya drone ni adalah robot yang dikategorikan robot terbang lah. Pesawat yang dikawal dari jarak jauh, boleh terbang secara automatik melalui software di dalam sistem yang bekerja bersama GPS. Drone boleh digunakan untuk proses mencari, menyelamat, pengawasan, pemantauan trafik, cuaca dan memadam kebakaran. Jadi sekarang ni kita kat Malaysia, drone famous digunakan untuk filming aerial shot. Saya bermula pada tahun 2014. Ketika tu saya hanya bermain drone biasa je yang berharga bawah 200. Bermula dengan hobi, kini menjadi salah satu kerjaya saya dalam dunia perfilman dan media. Dulu produksi susah hendak mendapatkan shot yang tinggi ataupun pemandangan yang tinggi. Tapi apabila terciptanya drone, ia memudahkan saya untuk mendapatkan aerial shot ataupun SLB shot. Okey, kenapa saya memiliki drone? Di dalam teknologi yang semakin maju ni, sebagai seorang fotografer ataupun videografer, kita memerlukan pelbagai shot yang kreatif bagi membantu penceritaan. Kebanyakan ia tentang gimmick. Jadi bila kita nak buat cerita ni, kita perlukan gimmick. Jadi dalam bidang fotografi, image drone ni adalah image gimmick yang dibuat oleh pengarah fotografi kepada audiens. Okey, peralatan yang perlu kita ada untuk bermain drone semestinya sebuah drone. Jadi komponen lain yang penting adalah bateri, kerana bateri untuk drone paling lama bertahan pun lebih kurang 20 minit. Jadi jikalau kita nak terbang fly jauh lagi apa semua, kita perlukan bateri tambahan. Satu lagi, built-in kamera dia, ataupun kadang-kadang ada yang drone tak gunakan built-in kamera, seperti macam drone lain selalunya menggunakan GoPro. Jadi kalau macam dia digunakan kamera built-in dia 4K. Aksesori-aksesori yang perlu ditambah bagi melengkapkan peralatan drone ini seperti bateri tambahan, cap, landing gear, bilah kipas. Yang paling penting sekali adalah smartphone yang dilengkapi dengan apps drone tersebut. Kamera ini digunakan untuk meninjau keadaan di udara, dan setengah drone ni ada perbezaan dia. Ada yang suka HD, ada yang 4K, diikut bajet dan jenis drone yang anda beli. Apabila memiliki drone ni, kita boleh dapat shot perspektif yang berbeza sebelum ni. Seperti kita akan dapat shot aerial view, jadi top shot. Jadi saya rasa itulah kelebihan apabila saya memiliki drone ni. Kategori drone yang ada di pasaran. Okey, ada dua jenis drone yang hangat di pasaran, iaitu toys grade ataupun hobby grade. Okey, toys grade ni kebanyakan untuk beginner dan harganya murah di pasaran. Ianya sesuai untuk digunakan untuk penerbangan rendah dan mudah dilihat. Hobby grade ni adalah untuk orang amatur dan profesional dengan pelbagai mode dan menawarkan GPS yang digunakan untuk penerbangan tinggi dan jauh. Harganya agak mahal, sekitar 3,000 ke atas, dan menawarkan kamera setinggi HD dan 4K. Jadi hobby grade ni memerlukan latihan yang secukupnya, walaupun ia menggunakan konsep RTF ataupun ready to fly, dan RTH return to home jikalau berlaku kecemasan. Okey, di Malaysia pelbagai jenis drone yang kita lihat berada di pasaran dengan mudah mengikut kesesuaian dan minat masing-masing, dan mengikut harga poket anda sendirilah. Apabila memiliki drone, kadang-kadang ianya melibatkan hobi ataupun minat seseorang yang suka cabaran, ataupun dia gunakan drone ni sebagai untuk suka. Tapi bagi seorang filmmaker, kami mementingkan shot yang unik dan menarik. Visualkan pemandangan yang menarik bagi penonton adalah kepuasan bagi kami untuk memberikan anda sudut pandangan yang berbeza. Jikalau minat yang mendalam dalam apa-apa bidang, duit tidak pernah menjadi ukuran.
Sebenarnya drone ni boleh dijadikan hobi bagi orang ramai kerana ia mengajar kita supaya lebih berdisiplin dalam mengendalikan pesawat. Bagi saya, memiliki drone ni adalah satu kepuasan apabila mendapat melihat shot perspektif yang berbeza apabila berada di tempat tinggi. Okey, undang-undang dan etika yang diketahui sebelum bermain drone. Okey, bermain drone yang penting kita kena respect lah sekeliling kita. Bukan saja orang awam tetapi kawasan sekeliling. Kita kena peka ataupun sensitif dengan sekeliling kita. Kita kena tahu berapa peraturan yang ada. Kadang-kadang bukan semua orang nak benarkan shot drone kita diambil. In case macam kawasan kejiranan awam, mungkin jiran kita tak berapa suka apabila gambar privasi ataupun kediamannya diambil. Sebagai pemain drone, kita harus menjaga tingkah laku kita bagi mengelak tindakan undang-undang kepada kita. Okey, di Malaysia kita masih tidak perlu ada lesen untuk menerbangkan drone. Tetapi kita ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh DCA iaitu Jabatan Penerbangan Awam 2008. Terdapat larangan ke atas penggunaan drone di bawah 20 kilo di ruang angkasa terkawal dalam zon lapangan terbang kecil melainkan mendapat kebenaran daripada unit kawalan trafik udara. Yang umumnya kita kena tahulah drone sebenarnya tidak boleh diterbangkan sekitar 5 batu dari kawasan lapangan terbang. Kerana drone ni mampu mengeluarkan frekuensi ataupun mengganggu pendaratan daripada lambangan terbang. Peraturan yang kita sebab tahu, kita juga tak bolehlah suka-suka nak ambil gambar-gambar bangunan-bangunan kerajaan ataupun kawasan-kawasan larangan. Jadi itulah etika yang kita kena tahu sebelum kita memiliki drone ni. Drone semakin berkembang dan maju ke depan. Sekarang ni saya dah lihat ramai orang jadikan aerial shot ni adalah salah satu shot dalam filming walaupun dalam majlis perkahwinan pun. Jadi bagi saya drone ni semakin diterima dalam lapisan masyarakat terutamanya di Malaysia. Semakin meningkat dan saya lihat ramai yang jadikan drone ni sebagai hobi dan ada juga yang menjadikan sebuah kerjaya. Latihan yang paling penting. Ini kerana mengenalikan drone ni diperlukan skill dan pengetahuan tentang pasal penerbangan. Jadi saya banyaklah refer website-website di media sosial dan banyaklah ilmu menerangkan bagaimana mengenalikan drone ni. Perkara yang paling penting adalah anda perlu menjadi ahli drone community. Kerana di situ terdapat pelbagai nasihat dan skill yang boleh dipelajari oleh otai-otai dekat sana. Jadi kalau kita nak cari drone community ni mudah je. Boleh cari dekat media sosial seperti grup-grup drone yang ada di Facebook. Menjadi seorang pemain drone ni anda perlu menjaga etika dan sensitiviti orang ramai. Tak semua mahu mereka ni privasi mereka dirakam oleh anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurhanisah Mansur, Arena Skip 2016. Bersempena dengan edisi akhir Arena Skip 2016, kami bawakan khas kepada anda rangkuman rakaman aksi-aksi atlet tempatan sepanjang berlangsungnya Sukan IPT 2016 di UTM. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Saya ingin menyatakan bahawa dalam SUKIP pada kali ini tiga perkara, tiga elemen yang penting yang terdapat untuk kejayaan SUKIP edisi ketiga ini. Satu, penganjuran. Kalau nak dikatakan dari segi penganjuran, sememangnya edisi ketiga ini memang memberi cabaran yang kuat, challenges yang besar kerana kita buat di luar daripada Kuala Lumpur. Banyak acara yang telah ataupun rekod baru yang telah tercipta. Khususnya dua acara yang besar yang menjadi tumpuan, itu pertamanya acara renang dan juga acara olahraga. Dan dalam acara renang sebanyak 12 rekod baru telah dicipta dan olahraga sebanyak 25 rekod baru tercipta. Ini menggambarkan bahawa rekod baru kejohanan sentiasa dicipta setiap kali edisi SUKIP ini dibuat. Dan saya tak nafikan
bahawa penyertaan UKU juga, atlet UKU dalam acara olahraga dan petang juga turut menyemarakkan lagi kejohanan ini. Dan saya telah pun melihat acara larian 100 meter dijalankan dan saya dapati bahawa mereka ni ada potensi untuk kita ketengahkan. Selaku host venue ada beberapa elemen yang kita ketengahkan pada kali ini. Pertama sekali kita cuba menyediakan semaksimum mungkin gelanggang pertandingan tu dipertandingkan di dalam kampus. Jadi alhamdulillah untuk Sukip 3 ni hanya 8 acara saja venue pertandingan kita menggunakan venue di luar kampus, manakala 17 venue untuk permainan kita gunakan kemudahan di dalam kampus. Acara olahraga melabuhkan tirainya selepas 5 hari berlangsung di Kejohanan Sukip 2016. Sebanyak 42 pingat emas dipertandingkan dan nyata kehebatan atlet olahraga institusi pengajian tinggi di Malaysia terselah selepas beberapa rekod baru kejohanan dicatatkan. UPM meneruskan penguasaan di arena olahraga selepas merangkul 12 pingat emas keseluruhan, manakala Universiti Maya di tangga kedua dengan merangkul 7 pingat emas keseluruhan. Sekian dari saya, Natasha Noor untuk Arena Sukip. Seperti biasa, acara olahraga pastinya menjadi perhatian dalam mana-mana tamasya sukan dan Sukip pastinya tidak terkecuali. Tumpuan yang diberikan kepada acara ini bukan sekadar untuk melihat juara baru ditabalkan, namun apa yang lebih penting untuk melihat bakat-bakat baru di kalangan siswa IPT beraksi di pentas olahraga. Selepas lebih 5 hari bersaing, Universiti Putra Malaysia UPM nyata tiada tandingannya selepas muncul juara keseluruhan acara ini, sekalipun tanpa kehadiran atlet kebangsaan Adi Halifullah Husin, namun penggantinya nyata tidak mengecewakan UPM. Sekalipun UPM lebih banyak menguasai acara olahraga, namun pujian harus diberikan kepada kontijen lain, khususnya di kalangan bukan pilihan yang menampilkan aksi yang memberangsangkan dalam Sukip kali ini. Beberapa juara baru di kalangan institusi pengajian tinggi yang sebelum ini langsung tidak diberikan harapan, nyata membuktikan bahawa sukan olahraga tidak ketadusan bakat. Sementara itu, seperti biasa, satu lagi acara yang ditunggu-tunggu, 100 meter yang menambalkan Raja Pecut Sukip 2016. Pelari UM Haris Ahmad Muhammad Sobri dan pelari UPM Zaidatul Husniah membuktikan mereka berhak ditabalkan selaku Raja Pecut Sukip selepas masing-masing muncul juara acara tumpuan tersebut. Selain itu, tumpuan istimewa diberikan kepada satu-satunya kategori OKU yang dipertandingkan dalam olahraga Sukip kali ini. Akhir sekali, pujian harus diberikan kepada penganjur yang bijak memastikan perjalanan penganjuran berjalan lancar tanpa sebarang isu atau kontroversi dan pastinya ia boleh dicontohi penganjur Sukip akan datang. Negeri Johor yang mewakili Yang Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin bagi merasmikan majlis perasmian penutupan Sukip untuk tahun 2016. Ucapan tahniah dan terima kasih juga saya sampaikan kepada bahagian sukan Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai Sekretariat Induk Sukip 2016. Kejohanan kali ini menyaksikan sebanyak 102 kontingen seperti yang saya sebut tadi yang mengambil bahagian dan seramai 6,243 atlet
telah bertanding sepanjang Sukip 2016. Menyatakan rasa amat berbangga apabila edisi ketiga kejuaraan ini telah dibawa ke negeri ini dan menjadikan Universiti Teknologi Malaysia sebagai host venue. So dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup Sukip 2016 dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasa gembira perasaan. Sini masuk ke peringkat sukan yang lebih tinggi lagi. Ada kejohanan Paralimpik di Sarawak bulan 10. Saya harap diorang dapat buat macam mana diorang nak lah. Itulah harapan saya untuk diorang. Prestasi saya bagus kali ni lah. Ini Sukip kali kedua. Jadi yang Sukip 2014 tak menang ni, sekarang saya menang. Team prepared very hard for last 3 months or so. They've been training very hard. A lot of players, state players, so they already have their training programs, but they work really hard to build up to the games. Chanje has done a great job. He deserves all the medals he got. He deserves this award because he works so hard, he trains so hard. So we're very happy with him, with all our athletes. They work really hard to get a 4th placing in Sukip. It's good. And I'm happy to involve in the Sukip. Because of the age, it's quite disappointed that I cannot have another Sukip anymore. I did my best for the last Sukip, no regret. I hope all the athletes can enjoy the Sukip. Of course, firstly memang very happy sebab pas kontingen UiTM dapat mempertahankan kejuaraan 2014. So memang kita pun dah target lah. And then semua sasaran peringkat semua tercapai. For the next 2 years kita akan plan properly because of this year pun kita dah tengok banyak pecabat especially daripada IPTS and then of course daripada Universiti Awam jugalah. So for next 2 years kontingen UiTM akan mula merancang segala program-program dan latihan dari awal tahun lagi. Dari segi persiapan kita akan buat latihan awal and then camp and then akan pilih atlet-atlet yang terbaik lah untuk mewakili kontingen UiTM dan mempertahankan insyaAllah sekali lagi kejuaraan pada 2018. Okay, terima kasih Puan. Sukip 2016 menutupkan tirainya dan hampir 14 hari semua sukarelawan berkampung di Bumi Johor. Diucapkan terima kasih kepada pihak UTM di atas layanan dan servis yang terbaik, juga kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi di atas penganjuran Sukip yang begitu jaya. InsyaAllah kita jumpa pada Sukip 2018. Saya Norhani Isah Mansor, Arena Sukip, pencetus aspirasi kecemerlangan. Ini cerita tentang aku, laut dan impian. Sebagai anak nelayan, tiada istimewa tentang aku. Begitu juga dengan laut. Sesuatu yang membezakan aku adalah impian. Kata orang, impian yang paling murah adalah mimpi. Oleh itu aku percaya, impian perlukan keberanian dan kesungguhan. Abah nelayan, di bahunya tergalas tanggung jawab yang maha berat. Abah tidak tahu impian aku. Aku akan berusaha sendiri. Ini impian aku. Hari ini ia hanya kepingan-kepingan kotak. Namun jiwa besarku tidak pernah melihat ia kotak yang biasa terbuang dan tidak berharga.
Mengapa aku mengimpikan sebuah komputer dan peranti jalur lebar? Kerana aku percaya jalur lebar umpama sebuah jambatan yang menghubungkan kita dengan laut ilmu yang luas lagi dalam. Kini, kebijaksanaan adalah milik manusia yang menguasai maklumat. Dengan jalur lebar, aku mampu mendapatkan maklumat dan berita semasa, insya Allah. Mimpi dan harapan, cita-cita yang tinggi menjulang. Aku akan berusaha. Impian ini pasti jadi kenyataan. Pernah terluahkan, hanyalah di hati tersimpan, terpendam. Keterbatasan diriku menjadi penghalang. Sampai bila aku bertanya, sampai bila ku harus mencoba, bila lagi desak hatiku, bila lagi aku harus berani, lalu ku bangkit tegak berdiri, mengatur langkahku terus mendaki cita-citaku di mercu. Mimpi dan harapan bagaikan duri yang mencengkam. Seandainya ku biar cita di hati tersimpan, terpendam. Keterbatasan tak wajar menjadi penghalang. Sampai bila aku bertanya, sampai bila ku harus mencoba, bila lagi desak hatiku, bila lagi aku harus berani, lalu ku bangkit tegak berdiri, mengatur langkahku terus mendaki cita-citaku di mercu. Aku mencari kekuatan dalam kelemahan. Aku temui kejayaan dalam keberanian. Jalur lebar dan komputer ini banyak membantu pembelajaranku. Aku Alhamdulillah.